Boleh kita mula ke? Boleh cik. So, baik, kita mulalah. Slide ni pun saya dah bagi. Nanti kawan-kawan boleh rujuk. Kemudian Baik. slide yang sama juga nanti saya akan print dan letakkan dalam fail pemantauan untuk pesyarah yang buat pemantauan secara fizikal atau bersemuka lah. Jadi saya mulakanlah. Yang mana hadir taklimat saya tu bolehlah maklumkan pada kawan-kawan lain, ataupun kalau kawan-kawan tak berapa nak clear, boleh je datang ke UPLI untuk berhubung dengan saya lah. Nanti saya terangkan dengan lebih lanjut lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang saya ucapkan. So untuk petang ini saya perlu memberikan taklimat untuk pesyarah pemantau dan pesyarah penilai bagi sesi latihan industri kali ini, iaitu sesi 2 2022-2023. So saya teruskan. So kalau ikutkan agenda taklimat kita hari ini, saya kupas semula ataupun saya ulang semula tentang kursus latihan industri, iaitu buat masa ni yang terkini kita ada dua, DUT 600-610 dan DUT 619. Kemudian kita akan tengok tempoh pemantauan dan penilaian di industri. Tugas pesyarah pemantau dan pesyarah penilai di industri, rubrik pemantauan dan penilaian di industri. So pemantauan dan penilaian industri secara fizikal atau bersemuka, dan jadual pemantauan dan penilaian industri secara fizikal atau bersemuka lah. So ini agenda taklimat saya atau isi kandungan taklimat saya ni lah. So saya mulakan dengan kursus latihan industri. Slide saya ni boleh nampak Saya harap semua orang boleh dapat. Okay. Nampak. Okey, clear. Terima kasih. So kita ulang balik kod khusus latihan industri sekarang ni dah mengikut yang terkini punya, iaitu DUT 619 dan DUT 600-610. So untuk kohort lama, iaitu kohort 2018 ke belakang, maksudnya 2017, 2016 semua guna kod yang lama lah. Jadi sekarang ni pelajar yang sedang LI pun rata-ratanya semua kohort 2019 ke atas lah. Okey, baik, teruskan. So untuk DSB, DUP, DHF, DSK dan DIB dan DDT untuk kohort 2019, iaitu kod latihan industrinya adalah DUT 619. Untuk DUT 600-610 untuk DKA, DAS, DTK dan DP. So itu untuk kohort 2019 lah. So itu contoh untuk nak melihat kohort lah. Rasanya pesyarah semua tahulah. Jadi untuk memudahkan kita, saya istilahkan kita punya kod khusus ni, kalau nak hafal dia punya kod tu mungkin lupa. Jadi untuk non-engineering, DUT 619 dan DUT 600-610 untuk engineering. So kita tahu budak kita tu program apa, dari situ kita tahu dia engineering ke ataupun non-engineering lah. So untuk non-engineering, dia yang jadi masalah, yang jadi terkelirunya ni adalah pesyarah-pesyarah dari DKA. Pasal DKA untuk DSB Sdn Bina dia dikira sebagai non-engineering. Padahal untuk program DAS dan program DKA adalah program engineering. Jadi nanti masa pemantauan secara fizikal tu dia ada masalah tu. So tapi tak apa, nanti kita akan improve ataupun kita akan cari cara macam mana kita nak selesaikan masalah tu lah. So untuk pelajar non-engineering,
diistilahkan penilaian ni adalah penilaian di industri. So maksudnya Tadi sesi untuk satu pelajar Sesi non-engineering, dua, pelajar DDT, pelajar seni bina, pelajar DIB semua, setelah tamat penilaian, setelah tamat LI, tak ada penilaian lagi. So penilaian tu oleh pensyarah pemantau berlangsung di industri sepatutnya. Okay? Untuk engineering pula, dia diistilahkan sebagai pemantauan. Di mana tamat LI ada lagi penilaian. Ada lagi penilaian setelah tamat LI, yang itu ada rubrik lain. So kat sinilah kenapa saya bezakan antara non-engineering diistilahkan sebagai penilaian di industri dan untuk engineering diistilahkan sebagai pemantauan. Tapi kita ni dah terbiasa. Jadi dalam musim ni adalah ataupun ketika ni adalah ketika pemantauan. Senang ceritalah termasuk sekali non-engineering. Tapi sebenarnya apa yang berlaku untuk non-engineering, pelajar non-engineering adalah penilaian di industri. Okay. Namun pada semester hadapan hari tu pengarah minta non-engineering ada juga penilaian setelah tamat LI. Tapi ini bukannya maknanya poli kita je, pengarah kita je yang nak macam tu. Reasonnya dia kata mungkin ada pelajar setelah tamat LI dia nak share apa yang dia nak bentang. Mungkin masa kat industri tu ada benda yang kurang, jadi dia nak bentang setelah tamat LI. Tapi memandangkan pengarah pun dah bertukar, so nanti saya akan discuss semula dengan pengarah baru sama ada nak proceed atau tidak untuk non-engineering adanya pembentangan setelah tamat LI. Tapi kalau ikutkan silibus, untuk non-engineering memang tak ada. Setelah tamat LI dia tak ada lagi penilaian. Hanya untuk engineering saja. Baik. So untuk penilaian kali ini, penilaian di industri dan pemantauan. So kaedah penilaian dia adalah secara bersemuka dan secara online. Okay. So saya gelarkan pensyarah-pensyarahnya tu, kenapa ada pensyarah penilai dan pensyarah pemantau. So untuk penilaian di industri, untuk non-engineering, diistilahkan atau digelarkan sebagai pensyarah penilai lah. So untuk pensyarah pemantau adalah untuk pensyarah engineering. Okay. So kaedah penilaian kali ini ataupun kaedah pemantauan kali ini, lokasi Lembah Kelang sahaja yang kita buat secara bersemuka. Nanti kita akan discuss tentang bajet tu semualah. Okay. So Lembah Kelang meliputi Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Cyberjaya lah. So secara online selain daripada Lembah Kelang. Namun ada juga yang macam ada special case, mungkin dia buat secara online saja. Nanti kita akan lihat jika ada keperluan untuk dia sepatutnya bersemuka tapi dia nak buat online. Kita tengok kes-kes tu lah. Okay. So untuk kali ni kita buat secara bersemuka dan secara online. Bersemuka hanya nak Lembah Kelang saja. So saya dah susun jadualnya. Cukuplah dengan jumlah kumpulan yang akan membuat pemantauan dan penilaian di industri itu secara bersemuka boleh cover seluruh Lembah Kelang, dan selebihnya tu untuk untuk online. So tempoh pemantauan, jika kita ikutkan sesi kali ini, sesi LI sesi 2 2022-2023 untuk fasa 1, tempoh LI adalah bermula daripada 30/1 29 atau 30/1 sehingga 15 atau 16/6. So 16/6 ni untuk yang area Lembah Kelang lah. So Pantai Timur mungkin 15 dia akan tamat lah. So dalam tempoh yang itu, untuk DUT 619 penilaian di industri bermula 3 April. Kenapa mula 3 April ni? Kalau ikut takwim, pemantauan dan penilaian di industri bermula pada minggu ke-10, iaitu minggu ke-10 adalah 3 April. Jadi cuma untuk penilaian di industri
dia punya tempoh tu panjang. Daripada 3 April hingga 16 Jun 2023. Maksudnya sampai ke hari last. Hari last pelajar non-engineering LI masih boleh lagi buat penilaian di industri. Maksudnya pemantauan tu untuk pensyarah masih boleh berlangsung sehingga hari terakhir. Namun untuk engineering di UT 60610 iaitu pemantauan bermula 3 April hingga 26 hari bulan 5. Ni saya panjangkan sikitlah sehingga 26 bulan 5 2023. Saya mengambil kira tengah sibuk ada e-tech lah apa sebagainya yang berlangsung pada pertengahan bulan 5. Jadi habis e-tech tu, habiskan dulu e-tech, lepas tu baru buat pemantauan lah. Saya rasa ni untuk yang non-engineering tak ada masalah. Tapi kalau kita lihat kat sini, kalau untuk pensyarah yang buat pemantauan atau penilaian industri secara fizikal, secara bersemuka, claim TNT akan dihantar pada awal bulan berikutnya. Maksudnya kalau anda pergi membuat pemantauan secara bersemuka. Sekejap. Apa itu? Okey, saya sambung ya. Untuk non-engineering, dia boleh, walaupun dia sampai 16 hari bulan 6, tapi saya tak galakkanlah kalau boleh buat juga dalam sampai ke hujung bulan 5 untuk memudahkan kerja-kerja claim nanti. Pasal nanti bulan 6, jadi semua yang membuat pemantauan secara fizikal boleh hantar claim untuk bulan 6 nanti. Pasal dah pergi pada bulan 5. Macam yang engineering tak ada masalah pasal di last tu pada 26 bulan 5. So awal bulan 6 boleh hantar claim. Okay. Saya teruskan ya. Baik, jadi jika kita lihat kaedah penilaiannya untuk JKA, JKE dan JTMK, kaedah penilaian adalah secara hybrid, iaitu secara bersemuka dan online. Untuk JP dan JPH membuat penilaian ataupun penilaian industri secara online saja. Jadi atas faktor ni saya kena ucapkan terima kasihlah kepada JP dan JPH bila dia buat online saja, jumlah kumpulan untuk buat pemantauan secara fizikal tu saya boleh agih-agihkan kepada 3 jabatan yang hybrid lah. Kalau JP dan JPH pun nak buat hybrid juga, saya pun dah susah hati tak tahu macam mana saya nak bahagikan kumpulan tu. Okay, nanti kita akan lihatlah jumlah kumpulannya. Okay, so sekarang ni saya sediakan, saya tunjukkan QR code. So slide, dalam slide ni ada. Jadi kalau dah dapat slide tu, buka slide tu dan check lah. So dalam ni ada fail pemantauan tu, ada jadual pemantauan serta fail pemantauan dengan rubrik semualah. Boleh tengok kat situ. Okey, kita teruskan. So senarai nama pensyarah, sekarang ni saya tunjukkan dulu senarai nama pensyarah pemantau dan pensyarah penilai di industri untuk online dulu. Okey. So untuk DAS, okey. Kalau ikutkan DAS ni saya dah agihkan secara mudahnya saya agihkan 3 atau 4 orang. 3 atau 4 orang pelajar untuk seorang pensyarah. Untuk yang online lah. So kalau tengok ni Puan Rozi Laili ada 4 orang pelajar di bawahnya lah. So sekarang ni jadual pemantauan dan penilaian di industri ni belum lagi dapat kat pelajar lah. Iaitu yang belum ada lagi pelajar yang hubungi Tuan Puan. Tapi nanti bila kita akan bagi jadual ni pada minggu depan, bersedialah untuk pelajar-pelajar akan telefon untuk set appointment. So set lah appointment yang sesuai, yang kena dengan
jadual waktu ataupun masa yang free untuk pensyarah dan juga untuk pelajar lah. Okay. Nanti kita akan discuss tugas-tugas ni lah. So kalau kita ikutkan kat sini untuk DAS ni listnya. Untuk DKA masih ada lagi 3 orang pensyarah yang belum diletakkan lagi lah nama-namanya. So nanti ni kita akan update kemudian lah. Okay. So untuk DSB 2 orang saja pelajar. Kenapa dia jadi macam ni? Ini adalah senarai nama pelajar yang LI di luar Lembah Kelang. Jadi contoh macam pelajar DSB ni, Cik Azlan seorang je cover 2 orang. Pasal apa? Pasal yang lainnya tu semua dia orang LI di Lembah Kelang. Jadi 2 orang ni saja yang LI di luar Lembah Kelang dan Cik Azlan akan cover lah. Okey, baik. So untuk kejuruteraan elektrik, untuk DEP ni senarai namanya. Contoh macam Puan Rosita di cover 3 orang ni lah. So adakah pemantauan ni nak buat serentak 3 orang pelajar ataupun nak buat berasingan? Itu terpulang kepada kesesuaian pensyarah dan kesesuaian pelajar lah. Set lah appointment dengan pelajar dan pensyarah tu elok-elok lah. Ada pensyarah dia nak sekali jalan, dia panggil dia buat online video call untuk 3 pelajar sekali. Pun boleh. Ada juga dia buat satu persatu. Habis seorang pelajar, dia online untuk seorang lagi pelajar dan dia online lagi untuk seorang lagi pelajar. Terpulanglah mengikut kesesuaian. Okay. Begitu juga dengan penyelia. Penyelia ni tu boleh bersama dengan pelajar untuk dia buat pembentangan atau buat video call dengan kita, ataupun kalau pensyarah lebih selesa untuk secara berasingan dengan pelajar pun boleh juga. Okay. Baik, kita teruskan. So untuk DDT, so memandangkan DDT yang luar Lembah Kelang tak ramai, jadi diagihkan seorang pelajar untuk seorang pensyarah lah. So ini yang susun siapa? Bukan saya yang susun, saya cuma susun secara umum je. Untuk keseluruhan yang meletakkan pensyarah-pensyarah ni adalah daripada PLIJ lah. Kalau rasa terbeban ataupun nak adjust balik ke, boleh berhubung dengan PLIJ dan PLIJ nanti maklumkan pada kami lah jika ada perubahan. Okey, baik. So ini adalah JP. Kenapa JP ramai? Pasal JP memandangkan dia hanya buat penilaian industri secara online keseluruhannya. Jadi semua pelajarnya dipantau ataupun dinilai secara online saja. Jadi ramai pensyarah yang terlibat samalah. Baik. So ini kalau tadi tu ni untuk DIB dan ini untuk DSK. Okey, baik. Teruskan. Ini nanti boleh dapat jadualnya. Kalau nak jadual yang lebih detail, boleh dapatkan dari pihak LIG ataupun daripada link yang tadi saya bagi tu. Okay. So ni tadi sama DSK juga. So untuk JP dia ada part tu dia cover sampai 5 orang pasal jumlah pelajar dia ramai, so dia cover 5 orang tapi tak ada masalah kot untuk JP, dia boleh buat lah. Untuk JPH. So JPH rata-rata dalam 4 orang pelajar untuk seorang pensyarah. So ni pun PLIJ dia dah sorting lah, semua orang dah dapat. Ada yang dapat 3 orang, yang dapat 3 orang tu untung lah. Okey, baik, kita teruskan. Terusnya ini online atau bersemuka, apa yang pensyarah patut buat? Okay, ataupun tanggungjawab, kita lihat dulu tanggungjawab pelajar lah. So sepatutnya pelajar itu menjadi penghubung antara pensyarah dan penyelia agar sesi perbincangan dapat dijalankan. Maksudnya biar pelajar yang setting. Kita push pelajar untuk setting appointment tu. Sama ada bersama dengan penyelia ataupun berasingan ke, pada waktu bila. Termasuk kalau yang bersemuka tu,
hari apa kita bagi hari kita nak datang tu, hari apa yang dia sesuai, waktu bila dia sesuai, biar pelajar tu yang setting. Kita nak lihat kemampuan pelajar dalam menghubung ataupun arrange sesi pertemuan antara pensyarah dan penyelia dan pelajar tersebut. Memastikan keperluan sesi pembincangan disediakan agar ia berjalan lancar termasuk pembentangan. So maksudnya kalau ada slide pembentangan, kalau ada penggunaan komputer, laptop, LCD projector, biar pelajar yang set. Okay. Biar dia yang uruskan sendiri. Sepatutnya dia perlu tahulah macam mana. Okay. Kemudian pelajar juga sepatutnya menyediakan catatan harian dan catatan mingguan yang lengkap untuk disahkan oleh penyelia untuk kita semak tu nanti. Sepatutnya pelajar catatan harian dia dan catatan mingguannya lengkap. Maksudnya kalau kita datang ni, katalah sekarang kita dah datang dalam minggu ke-14, minggu ke-15 macam tu, sepatutnya 15 minggu punya catatan harian tu semua lengkap. Dia bila pensyarah mula datang tu baru dia gelabah. Nanti dia bagi alasan macam-macam. So kalau ada pelajar yang bagi alasan katalah buku dia hilang lah apa semua tu, sepatutnya kalau buku hilang dia bagi tahu awal kan. Ni kadang-kadang dia cari alasan. So kita ada sediakan orang disiplin, tulis masalah disiplin kita tulis kat situ je. Pelajar tidak melengkapkan catatan harian, lepas tu isi borang tu dan bagi markah yang setimpal. Kalau dia markahnya teruklah. Maknanya dia tak lengkap, kita bagi markah teruk. Tapi ada pensyarah yang mungkin baik. Dia nak bagi peluang. Dia nak bagi peluang pada pelajar. Jadi apa yang pensyarah boleh buat, setkan pertemuan susulan ataupun video call ataupun online punya sesi susulan yang kedua, yang ketiga, yang bertujuan untuk melihat progres catatan harian tu supaya akhirnya dia lengkap. Maksudnya markah pelajar tu jangan tulis dululah. So maksudnya kita bagi dia peluang kedua, ketiga sehingga kita nampak ada ada potensi yang baik, baru kita bagi markah yang lengkap. Itu kalau ada pensyarah yang willing nak buat, alhamdulillah. Pasal tu kalau kita tengok kenapa tempoh untuk non-engineering, tempohnya sampai ke akhir hari yang terakhir. Tujuan dia supaya jika perlu ada susulan, pensyarah kena bolehlah bagi peluang pada pelajar tu untuk perbaiki, lengkapkan. Jadi kita tak bagi markah dulu, kita bagi peluang lagi. Okey. Tapi kalau rasanya sekali jumpa tu pun dah tahu berapa nak bagi markah, terus dia bagi markah. Ataupun dah tak peluang pasal masa nak datang tu, kita nak datang ataupun kita nak set video call dengan pelajar tu, kita dah maklumkan catatan harian kena lengkap, tapi akhirnya pada hari kejadian tak lengkap juga, nak bagi markah rendah, terus dia bagi markah rendah. Bagi markah yang wajar. Okey. Baik. So teruskan. So pembentangan tidak semestinya pembentangan tu dalam bentuk slide. Okey. Apa juga kaedah pembentangan yang sesuai. Yang penting pelajar membuat pembentangan kerana adanya markah pembentangan. Pembentangan berkaitan tentang latar belakang syarikat dan tugas yang dilaksanakan. Tempoh pembentangan adalah 10 minit pembentangan dan 5 minit soal jawab. Pembentangan boleh jadi dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, ataupun bahasa Melayu saja, ataupun bahasa Inggeris saja. Ulang. Mengikut kesesuaian dan mudahnya pelajar tersebutlah. Contoh yang saya maksudkan dengan pembentangan yang sesuai ni, contohnya bersemuka. Pemantauan secara bersemuka, datang ke sana, pelajar menerangkan tentang carta organisasi produk syarikat tu dengan membawa pensyarah melawat tempat tu.
dekat contohnya dekat lobi ada produk-produk yang disediakan. Habis tu dia berceritakan ni produk yang disediakan. Lepas tu ada carta organisasi, ini dia punya GM, ni dia punya ni dan dia diletakkan di unit ni semua. Itu juga adalah kaedah pembentangan. So untuk pemantauan secara fizikal, secara bersemuka, tidak semestinya dalam bentuk slide sahaja. Okay? Tapi kalau langsung kaku je, kita desaklah supaya ada at least ada slide kan. Katakanlah kalau pelajar tu bawa pensyarah melawat production. Kilang tu bawa production daripada mula produk tu dihasilkan sampai siap packaging, sambil tu dia menerangkan itu juga adalah satu kaedah pembentangan dan sepatutnya diberi markah dengan baiklah, dengan wajarlah. Okey. Tapi untuk secara online sebaik-baiknya kena ada slide lah. Kalau dia tak nak ada slide pun at least ada macam video, video juga boleh. Video ataupun sekarang ni pelajar pakai TikTok apa semua, at least ada benda yang relate dengan DLI tu dipersembahkan dalam video tersebut. Okey, sebaik-baiknya slide lah. Kalau pelajar tanya berapa slide cik, terpulang pada pelajar. Tapi sekurang-kurangnya 5 slide ke atas lah. Kalau 2 slide je, apa slide-nya kan? Apa yang nak tunjuk kat kita kan? Macam sikit sangat. At least 5. At least 5 slide tu kira okey lah. Selalunya pelajar dia akan tanya, dia banyak songeh kan. Berapa slide cik? Font jenis apa? Dia tanya macam-macam, awak pun bagilah macam-macam. Kan? Nak sangat tanya berapa slide, terus cakap 20 slide. Pandai-pandai kau lah cukupkan 20 slide kan. Nak sangat font apa? Font guna Times Roman, font mesti 28, spacing berapa. Pelajar bila banyak sangat soal dia, kita pun bagilah apa yang kita nak kan. Okey, baik. Kita teruskan. So, pembincangan pensyarah dengan pelajar, apa yang kita nak lihat, disiplin semasa latihan, kita tengok rupa paras pelajar, rambut dia okey ke tidak. Kalau pelajar lelaki tu pakaian dia macam mana, kukunya apa semua, cara dia berkomunikasi dengan pensyarah, dengan penyelia, prestasi di latihan, selalunya penyelia dia akan maklumkanlah macam mana dia bekerja. Dan kita juga boleh tahu dengan bila kita berbual dengan pelajar sama ada dia menguasai apa yang dia buat atau tidaklah. So hubungan dengan pegawai dan tangan lain kita boleh lihat dan kesesuaian tempat latihan lah. Itu yang kita bincangkan dan dokumen yang kita akan semak adalah laporan kemajuan pelajar ni, maksudnya laporan akhir sampai mana dia dah siap. Okay? Dan menyemak dan tanda tangan buku log data industri. So buku log tu saya galakkan pada hari kejadian, maksudnya katalah anda pergi pada 18 berapa kita ambil kira 24 hari bulan 5. So pada hari 24 bulan 5 semak buku log dia. Pada hari tersebut terus buat komen terhadap buku log dia. Katalah ayat dia terlalu ringkas ke, perbaiki ke, letak lagi gambar lebih baik ke, tulisan, perbaiki tulisan ke macam mana. Lepas tu turunkan tanda tangan dan cop pada buku log tersebut. Itu menunjukkan bahawa semakan telah dibuat dan pensyarah telah datang pada hari tersebut. Itu untuk yang bersemuka lah. So untuk yang online macam mana? Untuk online, minta pelajar tu tulis pada hari kita buat pemantauan secara online tu, yang pemantauan telah dilaksanakan secara online pada tarikh tersebut lah. Siapa pensyarahnya, nyatakan, gitu saja. Okey, kita minta pelajar tulis kat situ itu jam juga. Pasal kalau kita kata nanti tulis kan, tak tulislah jawab dia kan. So sehabis je, tamat je kita punya pemantauan online setelah pelajar present, kita pun dah ada sesi soal jawab. Selesai sesi soal jawab, minta pelajar tulis kat situ.
pemantauan secara online telah dilaksanakan oleh tamu pensyarah pada pukul berapa sekian, dah cukup. Tak perlu tantangan lah pasal pemantauan tu secara online. Kita minta pelajar catatkan di situ. Okey. Baik, perbincangan pensyarah bersama pelajar. Selain tu kita juga membimbing pelajar cara menulis my internship reflection, tapi my internship reflection ni hanyalah option. Tak buat tak apa. Buku log tu kita kena bimbing pasal kadang-kadang pelajar ni kami dah terangkan macam mana nak nulis buku log pun, tapi tetap ada pelajar yang menulis buku log dia dengan lemah lah. Jadi minta pensyarah bimbing lah, dan laporan latar industri lah. So ni untuk final report kita minta dia semak. Tapi selalunya pelajar dia ngelak-ngelak, dia sebenarnya tak buat lagi. So kalau tak buat lagi bagi amaran lah. Okay. So penilaian, lengkapkan borang penilaian pelajar lah. Maksudnya nanti kita akan, saya akan bagi tahu untuk non-engineering punya rubrik, untuk engineering punya rubrik. Okay. Baik. Pemantauan dan penilaian industri, pelajar akan dipantau oleh pensyarah pemantau atau dinilai oleh pensyarah penilai sekurang-kurangnya sekali sepanjang latihan. Kalau pensyarah perlu rasakan ada pemantauan susulan, buat. Boleh tak kalau pemantauan susulan tu pelajar datang ke politeknik? Boleh. Pasal ada sebab kenapa pelajar tu kena ada pemantauan secara susulan, dan pensyarah berhak untuk panggil dia ke politeknik, so panggil dia ke politeknik pada hari tu. Atau pada hari, maknanya set lah masa yang sesuai. Okay, kalau sekadar pensyarah nakkan feedback, progress tu, macam dah dibaiki atau sebagainya, secara WhatsApp saja pun tak apa. Yang penting pembuktian tu kan. Okey. Hubungi UPLI jika terhadap pemantauan atau penilaian industri dibuat tiada, maksudnya tiada. Katakanlah ada pensyarah yang mungkin ada masalah, dia tak dapat hadir, tak dapat pergi buat pemantauan atau penilaian di industri tu, so maklumkan pada kami lah. Sepatutnya semua pelajar perlu dipantau, dan KPI kami adalah berapa 100% pelajar dipantau. Okey. Sama ada secara fizikal bersemuka ataupun secara online. Okey. Okey, so buku log diterangi oleh pensyarah pemantau ketika membuat pemantauan dan penilaian semasa di industri lah. Okey. Pembincangan secara pensyarah dengan penyelia. So, pembincangan boleh berlangsung secara berasingan ataupun bersama dengan pelajar mengikut kesesuaian penyelia. Selalunya penyelia sibuk, jadi kita buat perbincangan tu secara berasingan dengan pelajar lah. So apa yang kita nak lihat, disiplin pelajar lah first. Disiplin, prestasi latihan, jadual latihan, hubungan pelajar dengan pegawai lain, dan kebolehan pelajar berkomunikasi lah. Okay, so terpulang pada pensyarah. Kalaulah dia secara fizikal, secara bersemuka, boleh juga diasingkan. Maksudnya pelajar present dengan kita dulu, dah jumpa kita, dokumen semua dah settle, baru pula kita berjumpa dengan penyelia di tempat lain ke, ataupun kita minta pelajar beredar dari situ dan kita ada discussion lagi dengan penyelia pun boleh juga. Kadang-kadang penyelia yang ada nak buat secara berasingan ni mungkin ada perkara yang perlu disampaikan, tapi dia tak nak cakap depan pelajar. Mungkin disiplinnya ataupun ada isu yang ni, jadi bila ada macam tu kita minta pensyarah yang buat pemantauan secara bersemuka alert lah. Okey, teruskan. Baik. Sampai sini okey ke? Ada apa-apa nak tanya ke sebelum saya teruskan? Saya boleh teruskan? Ya, boleh. Okey, baik. Saya ingat kejap je ni. Baik. Rubrik pemantauan dan penilaian di industri. So, maksudnya borang penilaian kita lah. So, untuk non-engineering, istilahnya adalah Appendix 2. Nama rubrik untuk pensyarah tu, nama dia adalah Appendix 2.
Untuk DUT 60610 untuk pelajar-pelajar engineering iaitu pelajar DKA, DAS, DTK dan DEP dipanggil sebagai Appendix E2. E itu untuk engineering. So the Appendix E2. Jadi untuk jabatan lain dia tak ada keliru sangat. Dia yang jadi keliru JKA. Pasal di SB dia guna Appendix 2. Untuk DAS dengan DKA dia guna Appendix E2. Tu kita kena tahulah. Okey, baik. Teruskan. So ini adalah contoh. Inilah rubrik untuk Appendix 2 adalah untuk DUT 619. Okey. Rubrik ni pensyarah yang kena isi. Okey. Maksudnya kita kita bagi markah berdasarkan rubrik ni. Maksudnya ada excellent 5, 4, 3, 2, 1 ni kita yang bagi markah. Bukannya kita serahkan kepada penyelia ataupun pada pelajar ataupun rakan sekerja. Itu silap ya. Maksudnya rubrik ni kita yang isi. Okey. So minta pelajar boleh lah pelajar isi nama, nombor pendaftaran, program apa. So yang bagi markah ni kita. Okey. So untuk non engineering DUT 619 ada 3 page. So ini page yang pertama. So ini page yang kedua. Kita bagi markah dengan wajar jangan ni kalau budak tu kerek bagi je 1. Kalau okey kita bagi penuh 5 Kemudian pada yang hujung ni okey dia ada tanya tentang penggunaan bahasa Inggeris. Kalau company tu memang tak guna bahasa Inggeris, contoh kedai tom yum ke memang tak guna bahasa Inggeris pun kan, tulis je tidak menggunakan bahasa Inggeris kat sini. Communication tidak menggunakan syarikat tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi lah. Sama juga dengan writing. Untuk penggunaan bahasa Inggeris ni tidak dikira, markahnya tidak dikira di sini. Yang ni cukup 15. Ini cuma kita nak survey saja. Okey. Kemudian komen kita juga yang komen. Okey. Baik, untuk di sini to be completed by visiting lecturer. Maksudnya kita yang isi. Okey. Untuk nanti kita akan lihat borangnya. Anda boleh tengok borangnya. Ada part yang kita tulis kat situ pemantauan secara online ataupun secara bersemuka. So anda tiklah. Kalau anda buat pemantauan secara online, tulis kat situ secara online lah. Kalau bersemuka. So ini adalah tanda tangan kita. Nama, jawatan, tanda tangan dan cop. Okey. So kena bawa cop lah. Kena bawa cop. Okey. So ini adalah diisi oleh kita juga. Okey. Pada rubrik sebenarnya untuk non engineering tak ada part yang kena dapatkan tanda tangan ataupun cop daripada daripada penyelia. Okey. Baik, teruskan. Baik, sekarang ni kita lihat ini adalah rubrik untuk engineering. Untuk non engineering dia tulis appendix 2 je, dia tak bagi tahu kod. Tapi untuk engineering dia bagi tahu kod kat situ. DUT 60610 Engineering Industrial Training Appendix E2 Engineering LR Visiting Lecture Evaluation. So ini adalah rubrik untuk pensyarah. Okey. So muka depan ni semua kena diisi oleh pensyarah, bukannya penyelia ataupun rakan sekerja. Kita yang saya lepas kita ada berlaku kesilapan sikitlah. Okay. So ini boleh ditulis oleh pelajar. Kemudian ini adalah panduan pemarkahan kita. Dia punya hubung kait CLO dengan PLO. Ni sebenarnya tak ada kait. Yang betul-betul kena isi adalah ini. Okey. Saya maklumkan sekali lagi. Kita pensyarah pemantau yang kena isi. Maksudnya kalau pemantauan tu online, kita juga yang kena isi. Kalau pemantauan secara bersemuka, kita juga kena isi. So,
markah ni kita yang bagi markah. 5 ke 4, 3, 2, 1 ni semua kita yang bagi markah. Tapi kalau kita tengok kat sini, ni kita lah. Tanda tangan kita, nama pensyarah kita, cop kita, tarikh. So ini kita kena ni. Katakanlah kalau ia secara online, kalau secara online, kat sini kita ada cop pemantauan secara online. Dan kat sini juga bolehlah ditulis kat situ, pemantauan secara online. Okey? Baik. Teruskan. Dia yang jadi rumit sikit untuk engineering, untuk DUT 600-610, dia ada name of supervisor dan COP. Baik, sekali lagi saya ulang, kita yang bagi markah. Maksudnya, nanti kita ada pemantauan, baik online ke ataupun secara bersemuka dengan penyelia. Okey? Dengan penyelia. Apa yang berlaku semester lepas, ada pensyarah yang dah bagi borang ni pada penyelia untuk penyelia cop dan tanda tangan. Sebenarnya kaedah tu salah. So apa yang berlaku, ini untuk bersemuka, sepatutnya borang ni kita yang bagi markah, kita yang isi, sambil kita berbual dengan penyelia apa yang kita nak tanya. So inilah dia punya benda-benda yang kita nak tanya. Ada dia punya hint-hint dia ataupun dia punya perkara yang nak ditanya tu. Dari situ kita letak markah mengikut kesesuaian. Kita sebenarnya yang isi markah. Kemudian, bila kita dah isi markah, barulah kita tunjuk kepada penyelia, minta dia tulis nama dan cop dan letak tarikh. Bukan dia yang isi markah, kita yang isi markah. Borang ni adalah untuk kita, pensyarah visiting lecturer. Ini sekadar untuk membuktikan bahawa kita dah bertemu dengan penyelia tersebut. Ini untuk kes pemantauan atau penilaian di industri secara bersemuka. Sambil kita bual-bual tanya dia macam mana budak kita, okey ke tak okey, habis settle lah semua. Minta tolong cik tulis nama dengan cop kat situ. Ingat kita yang bagi markah. Baik, kalau online macam mana? Kalau online, kita dah nyatakan tadi yang pemantauan secara online. Jadi tak perlu letak cop. Jadi kita cuma letak nama penyelia. Orang yang kita buat pemantauan online tadi, yang kita buat video call tu. Penyelia dia siapa nama, tulis kat situ. Pasal kita dah nyatakan dalam pada borang yang first tadi, kita telah memilih pemantauan secara online. Jadi tak perlulah ada designation ataupun stamp kat sini. Okey. Boleh juga tulis kat sini nama penyelia, pemantauan secara online. Pun kira valid juga. Okey. Tak perlu hantar borang ni pada dia. Apa yang berlaku sem-sem lepas, borang ni kita hantar pada penyelia, kemudian kita minta. Apa yang berlaku, borang tu lambat sampai. Kita dah nak claim kita punya TNT. Key in markah ni belum lagi. So dia rumit. Dan penyelia pula dia ingat borang penilaian dia yang untuk penyelianya ini. Padahal ini borang kita. Okey, baik. So, borang ni kita yang isi. Kita cuma minta tanda tangan atau cop. Kalau online, tulis nama penyelia tu, kemudian kita tulis pemantauan secara online. Tak perlu hantar kepada penyelia. Begitu juga untuk yang seterusnya ni. Dia ada beza sikit je. Bezanya untuk yang ni adalah co-workers. Co-workers adalah rakan sekerja. Rakan sekerja selain daripada bukan pelajar politeknik. Maksudnya rakan sekerja dia yang bukan pelajar politeknik lah. Yang pelajar yang LI kat situ. Kita tak nak budak LI menilai, kita tanya pada budak LI. Kita tak nak. Macam katalah ada 3-4 orang budak LI kat situ. Kita tanya budak lain. Okey tak budak ni, tak nak. Rakan sekerja yang berada kat situ. Kalau susah sangat,
Siapa-siapa je lah yang ada kat situ. Resepsionis pun boleh, Pak Guard pun boleh. Tak jadi masalah. Okay. Baik, kalau online macam mana? Kalau online, kita tanya kita tanya pada penyelia saja sudah, ataupun kita dah tanya pada penyelia, kita tanya pada penyelia ada tak salah seorang rakan sekerja pelajar tersebut. Kita nak satu nama. Jadi kita tulis je nama dekat situ. Tak perlu chop pasal kita buat online, kita tulis kat situ pemantauan secara online. Okey. Kalau dapat berhubung dengan co-workers, buat online co-workers tak pun boleh. Itu amat digalakkan lah. Tapi saya rasa susah nak uruskan benda tu. Jadi sambil kita bertanya dengan penyelia tadi, kita isi rubrik tu, kita tanya pada dia, ada tak orang lain yang bekerja bersama-sama dengan pelajar tersebut. Saya nak satu nama. So kita tinggal tulis je lah nama orang tu. Katalah katalah penyelia dia ada team leader. Team leader dia Pak Samad. Okey, nama penuh Pak Samad siapa? Samad bin Idris. Dah. Lepas tu pemantauan secara online. Baik. Kalau bersemuka kalau dapat berjumpa dengan rakan sekerja dia cantik. Kalau tak dapat, tak perlu susah hati. Jumpa je siapa-siapa yang ada dekat company tu, markah ni kita yang isi. Jadi kita isi dah markah tu, lepas tu kita letak je nama resepsionis siapa. Katalah Siti Fatimah. Faham dah. Lepas tu tak payah kalau ada chop lah. Kalau tak ada pun kita main sign sajalah. Okey. Jadi tak perlu rumitkan keadaan. Apa yang berlaku saya lepas jadi rumit. Nak cari co-worker siapa apa semua tak perlu. So untuk yang bersemuka padahal senang je. Dia pun boleh buat juga macam tu. Dia dah interview, dia dah bercakap dengan penyelia. Tanya penyelia dia ada siapa-siapa yang kerja dengan dia juga tak? Selain daripada pelajar praktikal lah. Kata ada. Okey, bagi satu nama. Dah. Tulis nama tersebut. Markah ni kita yang bagi. Okey. Okey, saya harap fahamlah ya untuk engineering kita jangan buat yang macam saya lepas. Saya lepas apa yang berlaku kita dah forward rubrik ni pada pelajar. Tak perlu forward pada pelajar pun. Pasal bila kita forward pada pelajar, satu dapat balik daripada penyelia ataupun rakan sekerja tu lambat. Satu lagi penyelia ingat itu dia punya penilaian. Jadi tak perlu buat macam tu. Kita sambil kita interview tu kita tinggal letak nama saja. Okey. Okey, baik. So sampai sini kita part yang ada kait dengan pensyarah yang buat pemantauan ataupun penilaian secara online. Okey, part yang seterusnya, slide yang seterusnya, fokusnya hanya untuk pensyarah yang membuat pemantauan dan penilaian di industri secara bersemuka. Okey. So part yang daripada mula sampai sini semua sama dengan sama ada online ke ataupun bersemuka. So part yang seterusnya, slide yang seterusnya hanya untuk yang bersemuka saja. Okey. Tapi boleh pensyarah online pun boleh dengar pasal saya nak terangkan pada kawan-kawan kenapa saya cuma dapat saya cuma ada 8 kumpulan je. Okey. Mungkin next time kalau saya dapat bajet lebih sikit mungkin boleh. Okey. Mungkin boleh ramai lagi yang buat pemantauan secara bersemuka. Ramai lagi yang boleh keluar. Okey. So untuk pensyarah pemantau dan pensyarah penilai secara bersemuka yang fizikal, okey, kawan-kawan online boleh juga dengar. Okey. Sebenarnya peruntukan untuk tuntutan perjalanan TNT yang pengarah benakan, yang pengarah lock duit untuk LI, hari tu dia bagi tahu hanya 10,000. Okey. Kalau ikutkan congak-congak simple saya, setiap kumpulan saya peruntukkan RM2,000. Maknanya satu kumpulan boleh claim maksimum RM2,000.
Jadi setiap semester saya mohon sebenarnya bajet adalah sebanyak 40,000. So maknanya kalau kita bahagikan 40,000 bahagi 2,000, saya akan dapat 20 kumpulan. 20 kumpulan tu sedap untuk saya setting untuk setiap jabatan pergi buat pemantauan secara bersemuka. Tapi kali ni saya cuma dapat 10,000. Jadi untuk 10,000, saya cuma dapat wujudkan 8 kumpulan pensyarah je. Di mana setiap kumpulan ada 2 orang pensyarah. Setiap kumpulan ada 2 orang pensyarah. Jadi saya letakkan mengikut jumlah pelajar yang ramai, JKA dan JKE mendapat 3 kumpulan. JKA 3 kumpulan, JKE 3 kumpulan. So ada balance lagi 2 kumpulan saya letak ke JTMK. Jadi total 8 kumpulan. Jadi itu rasionalnya kenapa 8 kumpulan sahaja yang keluar kali ni. Okey. Jadi dan hanya dapat memantau dan menilai di industri hanya di Lembah Kelang saja. Saya tak dapat nak cover satu Malaysia lah, dan memang bajet kita pun tak sebanyak untuk cover satu Malaysia. Jadi kita buat Lembah Kelang. Next, sebenarnya kalau ikutkan LI ni dia ada LI zoning. LI zoning ni bertujuan untuk politeknik lain akan memantau pelajar kita di luar negeri Selangor, Lembah Kelang ni. Tapi masing-masing pun tak dapat nak buat dengan bajet yang tak ada. Ada tu pula politeknik yang tak ada bajet pun. So ada politeknik yang online sepenuhnya. Bila online sepenuhnya, dia tak dapatlah bantu untuk pantau pelajar kita. Jadi kita hanya buat pemantauan untuk budak kita saja. Jadi secara purata maksimum TNT untuk setiap kumpulan adalah 1,250. Jadi kalau 1,250 darab 8, saya dapat 10,000 baliklah. Jadi pelajar pula, kawan-kawan yang pergi buat pemantauan secara bersemuka kenalah bijak dalam menyusun tuntutan perjalanan tu agar tidak melebihi 1,250. Saya jangka mungkin akan ada kumpulan yang tak sampai 1,250. Jadi kalau macam tu bolehlah cover orang lain. So jadi sebelum buat pemantauan, kita akan ada kena isi borang keluar stesen. Dari situ kita dah boleh mula buat pengiraan anggaran berapa sebenarnya kita punya bajet akan pergi tu. Dari situ nanti saya akan bantu jugalah. Okey. Jadi kalau ikutkan itu purata. Maksudnya boleh jadi lagi kurang. Kalau terlebih saya harap jangan ada yang terlebih. Kalau terlebih nanti susah hati saya. Mana nak cekau duit nanti. Dan jumlah hari nanti kalau kita akan tengok jumlah hari untuk buat pemantauan adalah 3 hari. Mungkin kawan-kawan ada tanya, boleh tak kalau buat 4 hari ataupun seminggu 5 hari? Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Tapi dalam jumlah 1,250 punya bajet. So maksudnya saya kira 1,250 termasuk hotel. 3 hari maknanya 2 malam punya stay. Satu bilik maksimum 220 punya ikut rate kita lah. Tapi kalau nak jimat lagi, maksudnya nak jimat lagi boleh pergi lagi hari lagi panjang kan. Boleh tak? Boleh. Buat lodging lah. Buat lodging. Lodging RM65 kan satu hari. So kat situ dah jimat dah. Boleh drag lagi hari yang berikutnya. Saya tak jadi isu kat situ. KJ lepaskan atau tidak. Anda lama sangat pergi buat pemantauan LI tu. Itu satu hal lah. Yang saya sarankan 3 hari. Akhirnya kita akan dapat bilangan hari pemantauan. Saya mengambil kira satu hari 8 syarikat. Cover 8 syarikat. Tapi mungkin tak dapat.
So pandailah susun. Mungkin hari ni mula-mula hari travel tak dapat 8 hari, mungkin dapat 4 hari je. So hari yang berikutnya kena banyaklah syarikat yang nak dipantau. Tapi rata-rata paling banyak syarikat kalau 8 kan, 8/3 dah 24 kan. Tapi jumlah maksimum kumpulan berapa banyak syarikat yang dia akan pantau, satu company, satu kumpulan average dalam 16 syarikat dia. So rata-rata dalam ni okey, jap. Okey. Baik, pemantauan, fail pemantauan ada. So rata-rata paling maksimum ada satu kumpulan 22 syarikat. 3 hari juga. Yang lain semua belas-belas. Katakanlah kalau tarikh yang saya bagi tu sampai 26, mungkin 26/5 mungkin tak cukup. Untuk yang engineering saya boleh mengambil kira lah sampai awal bulan 6 tu masih boleh lagi lah. Mungkin 5 paling lewat pun 2 hari bulan 6 tu paling lewat lah buat pemantauan. 2 hari bulan 6 tu paling lewat lah untuk buat pemantauan. Kalau masih dalam bulan 5 tak apa. Dia yang jadi masalah kalau bulan 5 campur dengan bulan 6. Tu jadi masalah. Pasal claim tu kena hantar separate. Maksudnya yang bulan 5 kena hantar dulu. Kemudian untuk hantar bulan 6. Lepas tu bulan 6 nanti kena tunggu bulan 7. Tu jadi isu lah. Tapi kalau sampai hujung bulan 5 tu tak ada masalah lah. Saya masih boleh consider, boleh lagi lah ambil kira kita ada banyak kekangan. Okay. So kita lihat fail pemantauan mana-mana pensyarah atau ahli kumpulan boleh datang bermula minggu depan. Sekarang ni pun boleh juga, tapi banyak yang kami baru buat untuk 3 jabatan, untuk satu jabatan dulu, JKE dengan JTMK belum siap lagi. So minggu depan boleh datang ambil file, lepas tu boleh discuss dengan saya lah lagi untuk lebih lanjut lah. Okay. So untuk ni kita tengok satu-satu kumpulan satu JKA. Okey. Dia campur Untuk pemantauan secara fizikal dia campur. Dia bukan saja DAS saja, bukan DKA saja, bukan DSP saja. Dia ketiga-tiga program tu campur sekali pasal dia ikut lokasi. So kumpulan satu Cik Muhammad Azrin dengan Nur Yasmin. So jumlah syarikat lebih kurang dalam 14 syarikat. Oh, mungkin akan ada pelajar, akan ada kawan-kawan tanya, boleh ke kalau nak tukar dengan grup lain? Boleh, tak ada masalah. Arrange dulu, korang bincang macam mana nak tukar, dah dapat penyelesaian macam mana nak tukar lokasi, jumpa kita orang, maklumkan apa penyelesaian ni. Jangan datang, saya nak tukar lah, grup ni pun nak tukar tapi tak bincang lagi, susah jugalah. So korang bincang dulu macam mana, pasal macam mana saya letakkan, ni saya yang letakkan jumlah tempat-tempat tu. Jadi mungkin korang rasakan tak kena gaya lah laluan korang nak pergi Ozem ni, jadi korang nak tukar dengan grup satu lagi, boleh, tak ada masalah. Yang penting satu jabatan, jangan tukar dengan jabatan lain. Pening nanti kan. So kumpulan satu, jumlah syarikat 14 hari, jumlah hari pemantauan 3 hari. Cukuplah kot untuk 14 syarikat. So cover Sarawak Benam, Sungai Besar, Kuala Selangor, Rawang, Kuala Kubu Baru, Meru, Kelang, Teluk Paling Begarang. Dia tepi-tepi tu. Tepi-tepi laut tu. Tapi dia ada ke Rawang sikit.
Lepas tu lebih dia pergi Meru, Kelang, Teluk Paling Garang yang paling jauh. So ini untuk grup 1 JKA. Untuk grup 2 JKA, grup 2 ni sampai 20 syarikat, banyak sikit nak cover. Dia pergi area Shah Alam, Subang Jaya, Petaling Jaya, Damansara, Perdana, Puchong, Sungai Buloh dan Banting. Okay. So dia main area situlah. Apa? Okay. So seterusnya kumpulan 3 iaitu Dr. Naimah dan Nur Syuhada akan cover 16 syarikat di kumpulan 3 JKA selama 3 hari, tapi boleh adjust ikut kesesuaian. Area Kajang, Hulu Langat, Bandar Baru Bangi, Kuala Lumpur, Kepong, Wangsa Maju, Putrajaya, Bandar Baru Selayang. So ini jumlah inilah. So, seterusnya kita masuk JKE. Cik Azizi dan Cik Ikmal. So jumlah syarikat yang akan di-cover ni adalah dalam 16 syarikat selama 3 hari. Kawasannya adalah Sabak Benam, Sungai Buloh, Rawang, Kelang, Kapar, Port Klang dan Bestari Jaya. Pandai-pandailah. Susunan ikut kesesuaian kumpulan tersebut. Katalah dalam hal ni dia nak pergi yang jauh dulu, dia nak pergi Port Klang dulu. Lepas tu dia last tu dia sampai kat Sabak pun boleh juga buat macam tu. Atau nak bahagi-bahagikan ikut hari, ulanglah macam mana caranya. Okey. Dan mana yang dipantau dulu, pelajar mana yang nak dipantau dulu pun terpulang. So saya cadangkan sebaik-baiknya dapat jadual ni, buat jadual yang lain pula untuk mengikut jumlah hari tu dan lokasi. Okey, kumpulan 2 Kalibani dan Rubiah, Puan Rubiah cover 16 syarikat 3 hari. Okey. Area Shah Alam, Kuala Langat, Banting, Petaling Jaya, Puchong, Subang Jaya, Putrajaya. Jadi kalau kita tengok ni, kalau saya bahagikannya, Kuala Langat, Banting ni satu, Kuala Langat, Banting, Putrajaya mungkin boleh jadi 1 hari. Shah Alam, Subang Jaya mungkin boleh jadi 1 hari. PJ dengan Puchong mungkin boleh jadi 1 hari. Macam itulah kita ni. Boleh je discuss dengan datang jumpa saya, kita discuss sama-sama. Baik. JKE yang seterusnya adalah Puan Aida dengan Puan Nur Ain. So 14 hari pula. 14 syarikat, jumlah hari pemantauan 3 hari. Area Kajang, Seri Kembangan, Serdang, Semenyih, Bandar Baru Bangi, KL, Ampang, Batu Cave. So ni dia main area-area KL lah. KL ujung-ujung sana. Okay. So walaupun jumlah hari ni 3 hari, okay, mungkin ada di kalangan kawan-kawan yang mungkin nak separate. Maksudnya seorang cover tempat-tempat ni, seorang cover tempat-tempat ni. Okey. Dia ada 2 situasi. Satu dia bergerak pada hari yang sama, tapi dia terus separate. Ada grup yang akan buat macam tu. Maksudnya contoh macam Puan Aida dengan Puan Nur Ain, so katalah dia nak pergi pada 25, 24, katalah 24 ke macam mana. 24 dia pergi. 24 ni dia terus pisah 2. Kemudian macam itulah cara dia pada 3 hari macam tu.
ada pula satu lagi situasi yang dia separate by hari. Okey, separate by hari maksudnya hari pertama, hari kedua Puan Aida, hari ketiga, hari keempat contoh macam tu Puan Ain. Dia tak idealnya diorang pergi waktu sama-sama. Tapi mungkin ada masalah ke macam mana, terpaksa separate. Boleh ke tidak? Pelaksanaan tu boleh. Tapi masa nak claim, masa nak keluar stesen, kita kena buat dia 3 hari berturut tu. Dan kita kena buat pasal kita nak hantar pada kewangan. Kita nak tunjuk bahawa pemantauan tu berlangsung secara berdua. Okey. Pemantauan tu secara berdua. Tapi pelaksanaan korang nak pergi asing-asing, itu hal korang. Tapi masa nak hantar keluar stesen, kena tunjukkan bahawa 3 hari atau 3 hari tu dapat cover semua tempat dan 2 orang pensyarah ni pergi. Lepas tu masa nak claim, masa nak claim ni pun sama. Masa nak claim, dia pasal yang menjadi bukti adalah jadual jadual yang syarikat kena cop tanda tangan. Dia kena cop tanda tangan menunjukkan kita datang pada hari tersebut. So, untuk langkah selamat, untuk yang jenis berpisah-berpisah ni masa buat pemantauan, elok-eloknya tak payah berpisah. Okey. Jangan minta syarikat letak tarikh. Jangan letak tarikh, minta syarikat sign dan cop saja. So, dengan cara tu, nanti kita kena arrange balik supaya masa kita nak hantar TNT, dia jadi 3 hari berturut dan dua-dua orang staff ni, dua-dua orang ahli kumpulan ni pergi memantau bersama. Jangan nunjukkan dia punya laluan nak buat pemantauan ni apa semua nampak separate. Dia kena datang bersama dengan satu kereta ke syarikat yang ni dulu, syarikat A, kemudian ke syarikat B. Dia punya cerita tu kena smart lah. Ni saya ajar benda yang salah ni tapi tak berlaku. Jadi bila berlaku hal-hal ni berlaku, jadi macam mana kita nak supaya kawan-kawan dapat claim dapat claim dengan baik. So cara dia nanti ada borang ataupun jadual di mana penyelia atau pewakil syarikat kena turunkan tanda tangan dan cop menunjukkan kita datang ke tempat tu. Jangan letak tarikh. Jadi kat situ nanti kita boleh arrange. Okey? Baik. Seterusnya ada soalan ke? Ada. Nak tanya boleh? Boleh, Cik Mal. Silakan. Saya nak tanya, kalau ada tak prasyarat sebagai penyelia ni, di mana dia perlu ada kad CIDB? Oh, okey. Baik. Untuk kad CIDB, sepatutnya selaku pensyarah, kita kena adalah kad CIDB tu jika kita ingin masuk site. Okey? Tapi isunya kebanyakan kita tak ada pun. Okey? Ataupun kad tu dah mati pun. Kalau nak buat sempat tak? Saya rasa sempat kalau kita dah pernah pergi attend CIDB green card tu. Cuma kita nak renew je. Tapi ini ceritanya kita nak renew pun tak sempat, nak kena pergi kursus apa semua susah. So caranya tak perlu jumpa pelajar di site, di kawasan construction tu yang perlukan CIDB card pasal kita tak layak untuk masuk tu pasal kita tak ada green card. Jadi jumpanya kat mana? Sebaik-baiknya kita set pertemuan jumpa pelajar di pejabat dia lah, pejabat utama dia. Selalunya dia ada pejabat dia yang korporat dia tu, yang dia punya CEO duduk tu. Kat situlah kita jumpa pelajar. Ataupun jumpa di luar site. Contoh kalau pelajar tu katalah tengah buat kerja kat site, kita minta dia keluar kejap lah. Keluar kejap jumpa kita tu.
di luar site ataupun di kedai kopi ke, di tempat lain lah. Tapi bukan kita tak buat pemantauan. Pemantauan tu kita buat, cuma kita tak layak untuk pergi. Contoh lagi yang kes ada kawan kita yang kena pergi Port Klang. Kalau pergi Westport ke Northport, kita tak layak untuk masuk Westport ke atau Northport tu. Jadi cara dia macam mana, set pertemuan dengan penyelia ataupun dengan pelajar ni di luar kawasan tu. Kat pintu masuk ke, kat tempat guard ke, ataupun dekat main office dia tu. Main office dia yang bukan berada dalam Northport ataupun Westport tu. Mungkin dia ada office dekat Shah Alam. So kita jumpa dia di Shah Alam macam tu. Begitulah cara dia, Cik Mal. Menjawab Cik Mal? Okey. Okey. So saya sambung sikit lagi. Mana tadi sampai slide berapa satu. Okey. Ada lagi ke yang nak bertanya? Atau saya habiskan dulu slide ni, lepas tu baru kita sesi soal jawab lah. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Katakan saya dah cuba ikhtiar nak jumpa pelajar kan. Tapi ialah takdir kan. Lawatan tu tak sempat habis. Macam mana? Ada pelajar yang tak sempat dilawati. Ke nak dihabiskan juga atau macam mana? Okey, kita boleh untuk pelajar-pelajar yang tercicir ni lah. Sama ada kita boleh selesaikan pada hari lain, tapi hari lain tu kita tak claim lah. Maksudnya dia tak ada dalam kita punya tuntutan perjalanan tu lah. Ataupun kita buat secara online saja untuk pelajar-pelajar yang tercicir ni. Tapi kalau katalah Cik Ikmal rasa terbeban, Cik Ikmal boleh berbincang dengan PLIJ supaya pelajar-pelajar yang tercicir ni diberikan kepada pensyarah lain yang nama dia tak tersenarai pun. Jadi dia perlu dilantik semula, dilantik sebagai pensyarah pemantau dan pemantauan tu secara online. Mungkin situasi juga berlaku, contoh untuk pelajar yang sepatutnya alamatnya berada di Shah Alam, contoh tempat pemantauan Cik Ikmal. Tapi bila kita semak, pelajar tu rupanya dia outstation ke Kedah. Pada ketika tu dia pun tak boleh nak balik ke office untuk berjumpa dengan Cik Ikmal. So kita boleh buat online. Kalau Cik Ikmal tak larat nak buat untuk pelajar tersebut, banyak dah Cik Ikmal nak cover, bincang balik dengan PLIJ untuk pensyarah lain cover pelajar yang kena pergi Kedah tu. Macam itulah. Tapi dia secara online lah. Kita tak dapatlah buat secara bersemuka. Betul lah tu. Cuma maksud saya tu kalau pelajar cuti sakit dan sebagainya kan. Dekat dia tu cuti sakit lah. Ataupun syarikat cuti ke atau maklumlah kena COVID ke. Dia macam-macam sekarang ni. Ya. Okay, kalau macam tu, Cik Ikmal tak perlu nak rumitkan fikir macam-macam. Dia memang kita tak pantau secara bersemuka lah. Siapa suruh lah, maksudnya situasi dia tak sesuai untuk kita buat pemantauan secara bersemuka. Takkanlah Cik Ikmal nak pergi rumah dia ke atau nak buat pada hari lain ke. So yang itu buat secara online je. Tapi kalau Cik Ikmal larat nak buat online khas untuk pelajar tu, Cik Ikmal boleh buat. Kalau tak larat pun pas dulu kat PLIJ untuk PLIJ poolkan pelajar-pelajar yang ada isu ni, macam mana untuk kita buat pemantauan online dia, sama ada dengan pensyarah lain ataupun PLIJ yang mungkin akan cover pulanglah. Kurang-kurangnya dia dipantau. Tadi Cik Ramzan ada keluarkan statement pensyarah itu boleh melawat pada masa yang lain.
pada masa Ya. yang lain tu barangkali ada apa tu maksudnya dalam jangka waktu kita melawat kan, bukannya di luar jangka waktu tarikh yang telah ditetapkan. Saya khawatir ada staf yang keluar kemudian berlaku kemalangan. Waktu tu takut makan tak habis lah. Tak boleh nak Betul. jawab. Itu sepatutnya bila pensyarah nak keluar, dia akan isi borang keluar stesen tu untuk mengesahkan bahawa keluar stesen tu atas faktor pemantauan. Jadi kalau pensyarah susah nak buat pada hari lain tu, okey, pasal dia nak claim pun tak boleh. Jadi yang terbaik dan risaukan keselamatan ataupun nanti jadi isu macam-macam, yang tu kita yang tak sempat ke macam mana, kita buat online saja. Sama ada online tu pensyarah tu sendiri boleh buat ataupun pensyarah lain boleh berbincang dengan PLIJ semulalah. Saya pun sebenarnya tak galakkan untuk dia buat pada hari lain yang luar daripada hari pemantauan. Dia boleh buat, tapi dia kena isi borang keluar stesen yang baru, tapi dia tak boleh claim. Maksudnya bila dia isi borang keluar stesen, maklumkan bahawa katalah ada 3 orang pelajar yang belum dipantau dan dia nak pantau, tapi untuk tuntutan, anggaran tuntutan kosong. Dia tak menuntut apa pun. Lepas tu bila macam tu KJ dah approve, so dia bolehlah pergi. Kalau macam tu, katalah kalau terlibat kemalangan pun dia masih dalam urusan rasmi pasal dia dah keluar isi borang keluar stesen. Boleh juga, tapi dia tak boleh buat tuntutan apa-apa. Situasi ni macam Safari hari tu. Dia nak syarikat Omron kot. Dia nak pergi buat pemantauan secara fizikal. Sebenarnya masa tu kita tak ada buat pemantauan secara fizikal, tapi dia rasa dia ada keperluan. So dia isi borang keluar stesen untuk memantau pelajar Omron tersebut, tapi dia tak buat sebarang tuntutan. So dia boleh keluar. Macam tu dia dikira menjalankan tugas rasmi. Boleh kalau macam tu Cik Mas. Okey, saya sikit lagi habis. Saya yang ini untuk pelajar DDT. So pelajar DDT, slide seterusnya pelajar DDT yang kumpulan yang kedua, TS Muhammad Fauzi dengan Syahman. So sebanyak 15 syarikat 3 hari, dan dia cover area Seri Kembangan, Bandar Baru Bangi, Sungai Buloh, ni ada KL lah. Okay. So rasanya itu saja slide pemantau, slide saya, taklimat saya untuk petang ni. Sekarang saya buka untuk sesi soal jawab lah. Kalau Cik Mal ke atau kawan-kawan lain ada lagi yang ingin bertanya, menjadi kemuskilan, bolehlah bertanya. Kalau segan pun ataupun nak sampaikan melalui PLIJ boleh juga. WhatsApp ke PLIJ, nanti PLIJ akan forwardkan dalam grup inilah, grup PLIJ, nanti saya jawablah. Macam tadi ada kawan kita kata boleh tak extend kalau ikutkan tarikh sampai 26, tapi dia mungkin nak extend sampai 30 Mei. Saya rasa 30 Mei tak ada isu, pasal saya bagi last tu dalam 2 Jun. 2 Jun untuk engineering. Untuk non-engineering tak ada masalah. Dia sampai 16 hari bulan Jun, 16 hari bulan 6. Tapi bila 16 hari bulan 6 tu, claim dia bulan 7. Jadi dia tercicir pula claim dia. Khawatirnya nanti orang kewangan ni kadang bila kita tercicir, nanti dia pun tercicir juga. Jadi kalau kita boleh dapat claim, hantar claim tu bersama, maksudnya saya boleh maklumkan pada yang uruskan TNT kita,
pensyarah yang buat pemantauan akan mula hantar dokumen pemantauan, dokumen claim. So dia boleh alert lah kat situ. Okay. Ada apa-apa lagi yang ingin bertanya? Cik Ramzan, Sudi-sudikan. maaf nak tanya yang apa borang close station dapat yang dekat ISIS tu kan? Yang perjalanan rasmi tu kan? Ya. Tahu boleh dia, tak lodging berapa? Lodging 65 RM65. Makan Makan RM45 sehari. RM45 sehari. Oh. Lagi apa tadi? Dia macam ni. Kalau dia saya cerita pasal claim lah ya. Memandangkan kita pergi 2 orang. Tapi yang layak untuk claim kereta minyak kan, seorang je. Pasal kita mengambil kira korang naik kereta sama-sama. Okey. Jadi yang mengikut ni selalunya dia claim tak banyak. Pasal ada tu dia buat kelak kira macam claim minyak, katalah seorang, yang kawan dia tu claim hotel. Hotel untuk kita grade 41, 44 ni sekarang 220. Tak salah saya 220. Jadi kalau 2 hari, 2 malam, pasal kita nak pergi tu 3 malam, dapatlah 440 kat situ. Campur dengan mileage, toll, semua kat situ kita maksimumnya 1,250. Untuk keluar stesen, kita kena isi di ISIS. Kat ISIS. Nanti saya tunjuklah macam mana nak isi kat, boleh juga buka ISIS sekarang pun dia ada kat situ untuk keluar stesen. Tapi untuk pemantauan kita ada satu jadual perancangan tu. Jadual perancangan nak pergi syarikat mana tu dulu kena diisi. Dan kena dikepilkan bersama dengan surat arahan pemantauan, surat atau memo lantikan pensyarah pemantau ni berserta dengan jadual tersebut. Nanti saya akan semak, saya akan turunkan tanda tangan, baru boleh bawa ke kewangan untuk kewangan approve. Lepas tu bawa jumpa pengarah baru lah. Untuk pengarah pun sign, luluskan. Okey, lepas tu baru boleh keluar. Kemudian nak buat tuntutan perjalanan, kena isi dekat Hermes. Tuntutan perjalanan kena isi dekat Hermes pula. So dan berserta sekali dengan jadual bukti yang yang saya kata tadi kena cop tanda tangan oleh syarikat menunjukkan kita datang ke sana. Okey. Kalau macam rumit sangat, macam mana nak susun ni, boleh datang jumpa saya, jumpa kami, nanti kita akan discuss macam mana lah, macam mana nak isinya tu. Okey. Ada orang dia nak jimat, macam tadi saya cakap lah, kalau kita buat claim hotel, kita cuma boleh dapat 2 malam je lah. Tapi kalau kita buat lodging, kita buat lodging, kita ambil satu alamat yang di tengah-tengah kawasan kita mantau tu. Contoh katalah cover daripada Sabak Benam sampai ke Banting, kita guna alamat lodging Kelang. Kita guna alamat lodging Kelang. Lodging boleh claim untuk 2 orang. Kalau tadi hotel boleh claim untuk seorang je, pasal yelah korang takkan duduk satu bilik yang berasingan. Pasal kita mengandaikan korang duduk satu bilik yang sama. 2 katil. Okey. Bukan satu katil. Okey. Jadi bila lodging boleh buat untuk 2 orang. Jadi 2 orang boleh dapat claim RM65 untuk 2 orang lah. Jadi dengan cara tu juga kita boleh panjangkan tempoh pemantauan. Pasal bajet 1,250 tu boleh ditambah lagi bila lodging kita tu hanya RM65, kita dah boleh cover hotel tu. Dulu saya dengan trik saya dengan Cik Arul Anwar, kita cari hotel bajet.
yang RM90-nya, tapi kita claim lodging. Pasal saya cover Shah Alam, dan memang alamat rumah saya di Shah Alam. Jadi saya claim lodging Shah Alam. Jadi saya boleh claim saya dengan Cik Ranwar RM65 seorang. Tapi hotel bajet lah, hotel bajet RM90. Kita orang masa tu bila hotel bajet biasalah, maknya pun kacau apa semua lah kan. So tu cerita lain lah. Cik Maaf Ranwar Cik tahulah Rahman nak cerita. tanya. Ya. Kira lodging dengan along makan tak payah receipt kan? Yang kena receipt apa tol dengan minyak je lah kan? Ya, untuk tol, kalau kita guna Touch 'n Go, kita boleh cetak di apa tu? Touch 'n Go punya web tu. Dia ada history dia tu. Nanti kita print dia punya history ataupun dia punya mana tempat tol yang kita lalu tu, kita highlight. Kita highlight dengan highlighter. Lepas tu nanti kita buat simple calculation yang jumlah yang layak untuk kita kira tol tu. Mungkin kita laluan lain ataupun kita lalu tol tu bukan untuk tujuan LI. Jadi yang itu kita tak claim lah. Kita hanya claim yang ketika kita lalu tol di ketika kita bertugas tu. Jadi untuk tol Touch 'n Go, saya galakkan pakai Touch 'n Go lah. Tapi semua pakai Touch 'n Go, tak mana ada cash lagi kan. Pakai Touch 'n Go dia pasal dia punya history dia tu kita boleh dapatkan. Yang tadi tu lodging, kita kena guna alamat yang betul-betul valid. Pasal kita tak boleh main suka-suka je main guna alamat orang. Pasal kewangan nanti dia akan check. Dia takut nanti bila dia ada audit, curi. Contoh pakai alamat tu, alamat tu rupanya rumah kedai ataupun keluarga orang lain lah. Bila kita tanya pasal sampai di audit macam tu sekali, dia hubungi ada tak orang ni sekian-sekian pernah lodging dekat sini. So kalau dia kena jelaskan tu benda tu, so kita tak boleh main suka-suka tipu kat situ lah. Okay. Yang lain makan tak perlu receipt. Kalau ada ni parking kalau parking berbayar dapatkan receipt daripada tu. Tapi kalau Touch 'n Go rasanya boleh lah kalau pakai Touch 'n Go. Kalau parking yang scratch tu? Tu macam mana juga kan. Boleh kami bawa yang scratch tu tak? Kena usahakan supaya ada bukti bahawa claim parking lah. Yang penting ada claim dia. Ada dia punya resit ke ataupun bukti bahawa kita memang parking di situ lah. Kalau ada menggunakan, begitu juga kalau ada gunakan pengangkutan awam. Contoh macam area KL mungkin nak masuk KL tak nak guna kereta. So kita guna LRT ataupun MRT kan. So walaupun kita guna pakai coin ke apa semua, usahakan untuk dapatkan bukti untuk claim tu. Okey. Ada lagi soalan? Cik Ram. Ya. Cantik tak Wondan tu? Ha? Aduh. Okey. Kita cuba untuk yang bersemuka, cuba arrange untuk mungkin korang akan keluar pada setelah e-tax selesai. Jadi minggu depan bolehlah datang ambil file dan bincang dengan kita, bincang dengan kami macam mana kita nak arrange lawatan industri itulah. Kemungkinan ada budak dalam jadual tu hilang, missing ke, budak dah tangguh ataupun budak tu memang missing, tak datang apa semua, maklumkan pada kami. Okey? Pasal bila ada pesyarah nak datang tu dia mula gelabah lah. Selama ni mungkin tak ada, dia mungkin tak datang ke, dia ada masalah ke, dia tak muncul langsung ke macam mana kan.
Jadi bila ada pemantauan ni, dia mula gelabah lah. Tapi kalau dia pergi ke fasa 2, maklumkan juga saya takut jadual tu saya buat dah lama. Jadi saya khawatir saya tak update yang latest punya yang berlaku lah. Okey. Ada lagi apa-apa nak tanya? Okey dah? Okey dah. Okey dah. So untuk kawan-kawan yang online, boleh dapatkan rubrik di link tersebut ataupun melalui PLIJ lah. PLIJ boleh PM saya ataupun nanti kita akan bagi pada grup PLIJ rubrik-rubrik tersebut. Pasal kita khawatir salah rubrik nanti. Kemudian saya pun dalam usaha sedang siapkan saya punya SPMP, IUP untuk pensyarah yang dah buat pemantauan, key in dalam tu. Baru-baru ni saya ada masalah, programmer kata ada benda nak kena adjust, so saya kena adjust balik. InsyaAllah saya akan settlekan dalam minggu depan. Untuk yang bersemuka pun sama. Antara task yang perlu diselesaikan sebelum buat tuntutan adalah key in markah pelajar tersebut. Okey. Dan maklumkan pada kami, nanti saya akan dapatkan untuk yang bersemuka bila nak keluar tu. Maklumkan saya akan dapatkan tarikh daripada anda semua supaya saya pun alert. Selalunya apa yang berlaku ketika pemantauan sedang berlangsung, nanti akan ada masalah timbul. Nanti korang akan cuba hubungi saya lah. Jadi saya akan standby lah dekat pejabat saya, awak kawan-kawan boleh hubungi saya untuk kita settlekan masalah. Selalunya macam tu. Tiba-tiba budak tak ada lah, company hilang kan. Macam-macam berlaku. So apa nak kena buat, discuss lah dengan saya, kita cari penyelesaian. Okey. So itu saja. Ada lagi kah nak tanya? Itu je. Terima kasih. Okey. So harapan saya semoga pemantauan dan penilaian di industri untuk semester ini berjalan lancar, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada kawan-kawan semua kerana sudi membantu unit LI dan PLIJ semua untuk menilai dan memantau pelajar-pelajar kita. Itu saja daripada saya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, sama. Terima kasih, Cik. Okey, sama.